Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz akan cuba untuk terangkan dan mengajar antum secara rakaman mengenai ilmu pengenalan usul fiqh. Dan Ustaz harap antum dah pun menonton dan mengambil isi-isi poin-poin penting dalam video dari YouTube yang Ustaz bekalkan kepada antum dalam grup Google Classroom tu, supaya antum faham pengenalan ilmu usul fiqh. Jadi rentetan daripada video tu insya-Allah Ustaz akan sambung mengenai sumber hukum dalam pengenalan usul fiqh. Okey. Kita masuk pada sumber hukum. Bahagian pertama, pengenalan. Sumber hukum atau dalil ialah sumber pembagian dalam menetapkan sesuatu hukum syarak, sama ada ia berasaskan sumber yang disepakati oleh ulama mujtahid ataupun sumber tidak disepakati kalangan mereka. Menurut ulama usul fiqh, dalil ialah petunjuk yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Erti kata lain, dalil hukum bermaksud sumber untuk menetapkan hukum serta tempat pengambilan hukum syarak. Okey. Yang pertama, sumber hukum atau dalil ialah sumber pengambilan dalam menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum syarak ni, dia mesti ada sumber ataupun sandaran. Maka sumber hukum itulah menjadi ambilan oleh para ulama sebagai sesuatu untuk menjadikan hukum. Dan dia terbagi kepada dua, sumber yang disepakati dan sumber yang tidak disepakati. Okey. Kita lihat kepada maksud dalil. Maksud dalil yang difahami oleh ulama usul fiqh iaitu, maksud dalil iaitu petunjuk yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum terhadap perbuatan mukallaf. Petunjuk. Dalil yakni petunjuk. Apabila ada petunjuk, maka barulah ditetapkan hukum. Contohnya, dalam jalan raya, dia ada signboard petunjuk menuju ke Ampang. Maka barulah driver tu menetapkan sesuatu qasad dia untuk ke Ampang. Sekiranya tiada dalil menunjukkan jalan menuju ke Ampang, sedangkan dia menuju ke Ampang, maka dia tidak akan teruskan perjalanannya ke Ampang. Itu maksud yang dimaksudkan sebagai dalil, yakni petunjuk. Okey. Selain itu, dalil bermaksud sumber untuk menetapkan hukum. Okey, faham kan? Saya rasa yang itu mudah saja. Okey, kita masuk kepada bahagian 2, pembahagian sumber hukum. Dalil atau sumber hukum dapat dibahagikan kepada dua, iaitu dalil qat'i, yakni dalil disepakati kalangan ulama. Contohnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Manakala yang kedua dipanggil dalil zanni, iaitu dalil yang tidak disepakati. Qat'i bermaksud putus, yakni tetaplah. Zanni bermaksud sangkaan. Masih lagi dalam sangkaan. Maka qat'i itu menjadi satu dalil yang disepakati. Zanni bermaksud dalil yang tidak disepakati. Contohnya apa? Zanni, sangkaan, iaitu istihsan, istishab, masalih mursalah, sadduz zara'i, amal al-Madinah, uruf al-adah, qaulus sahabi dan sebagainya. Nanti kita akan pergi satu persatu. Okey. Masuk pada dalil disepakati yang pertama, yakni Al-Quran. Okay, seperti yang kita maklum, dalil yang disepakati terbagi kepada 4, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Kita pergi kepada yang pertama. Skop pertama iaitu Al-Quran.
Al-Quran merupakan kitab. Kita beri kepada maksud dahulu secara ringkas, secara bahasa dan istilah. Al-Quran merupakan kitab suci yang mengandungi berbagai jenis ilmu pengetahuan, hukum syarak, adab, berita alam ghaib, berita telah berlaku sekarang dan akan datang. Okey. Itu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran yang pertama, dia ada dua. Yang pertama ialah lafaz bahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti Ustaz akan membacakan rumusan. Nanti kita baca sekali lalu dulu. Lafaz bahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ia menjadi mukjizat kepada baginda SAW dan dipindahkan kepada umatnya secara mutawatir. Mutawatir ni maksudnya secara ansur-ansur, berperingkat-peringkat, serta dikira beribadat apabila membacanya. Al-Quran satu-satunya kitab apabila kita baca saja tanpa diniatkan, maka dapat pahala. Yang kedua, Al-Quran ialah kalamullah yang azali. Maksudnya kalamullah yang azali, yakni kalam yang tiada permulaan. Yang kita kata Al-Quran ni ialah benda baru. Tidak. Al-Quran kalamullah, benda yang azali, yang tiada permulaan. Berfungsi sebagai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dikira beribadah membacanya. Okey. Segala terjemahan Al-Quran tidak dianggap Al-Quran, justru boleh menyentuhnya jika berhadas dan tidak sah dibaca dalam Al-Quran. Maka kita tengok Al-Quran, takrif Al-Quran ni dia mesti ada beberapa perkara. Yang pertama, lafaz dalam bahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dengan perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Okey, pegang 6 perkara tersebut. Okey. Masuk topik tadi, skop pertama ni, topik pertama, jenis ayat Al-Quran. Okey, ayat Al-Quran ni bagaimana kita maklum, membacanya adalah ibadah, dan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ialah bahasa Arab. Tapi bukan kita katakan bahasa Allah menggunakan bahasa Arab, tapi Al-Quran dibaca digunakan dalam bahasa Arab. Sebab apa? Diturunkan kepada bangsa Arab, maka dibahasakan dalam bahasa Arab. Ayat Al-Quran secara umumnya terbagi kepada dua, iaitu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kita tengok satu per satu. Okey, secara umumnya Al-Quran itu sendiri menerangkan bahawa ayat Al-Quran mempunyai dua jenis, iaitu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Firman Allah, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Maksudnya, dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran, sebahagian besar daripadanya ialah ayat-ayat muhkamat, yakni yang tetap, yang tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Itu ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok Al-Quran. Ayat muhkamat ialah ibu kepada Al-Quran, isi Al-Quran. Dan yang lain lagi bakinya dipanggil dengan ayat-ayat mutasyabihat. Yang ni apa? Yang samar-samar, tidak terang maksudnya, samar. Kita tak boleh kata makna dia secara jelas, dia membawa maksud dengan maksud tertentu, tapi maksud dia masih lagi samar-samar, masih lagi tidak terang. Itu Al-Quran sini menerangkan ayat Al-Quran mengandungi muhkamat dan mutasyabihat. Okey, pergi pada unit pertama, ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat muhkamat ialah ayat yang terang dan jelas maksudnya, dapat difahami dengan mudah. Contohnya, yang pertama firman Allah, ayat muhkamat, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas dan terang apa yang Allah nak sampaikan kat situ. Wa ahallallahu al-bai'a,
Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jelas, tiada takwil, tiada fahaman yang lain dan sebagainya. Tapi jelas halal jual beli dan haram riba. Contoh yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jelas wajib mendirikan solat dan menunaikan zakat. Itu contoh ayat muhkamat. Ayat di atas terang dan jelas maksudnya, iaitu mendirikan sembahyang, wajib hukumnya tentang hukum ayat-ayat muhkamat. Wajib beramal mengikut maksud sebagaimana yang ditunjukkan. Okey, kita lanjutkan kepada unit 2, iaitu ayat mutasyabihat. Ini antum boleh tengok kat sini. Yang pertama muhkamat, ayat yang terang dan jelas, maknanya tanpa perlu ditakwil. Tak perlu ditakwil kepada maksud tadi. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas halal jual beli dan haram riba. Yang kedua mutasyabihat, ayat yang tidak jelas, perlu ditakwil ataupun serahkan maknanya kepada Allah. Okey, kenapa Ustaz macam ni? Sebab ayat yang tidak jelas perlu ditakwil. Perlu ditakwil ni maksudnya bukan kata wajib takwil, tapi contohnya ayat-ayat yang nak dikeluarkan sebagai hukum. Contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Thalathata quru ni diterjemahkan sebagai dua tempoh waktu. Dua tempoh waktu. Maka tak jelas kat situ sama ada tempoh waktu suci ataupun tempoh waktu haid. Nanti kita akan jumpa mengenai ayat tersebut. Tu kita ulama nak menentukan hukum, maka perlu ditakwil ayat tersebut. Manakala yang diserahkan maknanya kepada Allah ni ialah kaedah ulama salaf, iaitu menggunakan kaedah tafwid. Tafwid ni marra kama jaa, lalu saja ayat tersebut tanpa diterjemahkan. Contohnya yadullahi fawqa aydihim. Apabila nak dituliskan dalam tafsir Al-Quran, kita tulis yad Allah atas tangan-tangan mereka. Jangan ditukarkan yad tu kepada maksud dalam bahasa Melayu. Contohnya tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Yang tu salah. Sebab apa? Dia telah mentakwilkan ayat tersebut menjadi kepada tangan. Lepas tu bila kita tanya kenapa takwilkan kepada tangan, dia kata kami kaedah salaf menetapkan tangan Allah. Sebut tangan Allah, tangan Allah lah kita terima. Jangan kita tanya bagaimana tangan Allah. Yang tu salah. Sebab apa? Kaedah tafwid bukan menterjemahkan yad kepada tangan kemudian menyatakan tangan itu tidak seperti tangan makhluk dan sebagainya. Tapi kaedah tafwid ialah menggunakan yad, perkataan yad yang digunakan oleh Allah tersebut dengan perkataan itu dan diletakkan di dalam Al-Quran, di dalam tafsiran seperti itu juga. Maka diterjemahkan yad Allah atas tangan-tangan mereka. Adapun sekiranya nak ditakwilkan, maka itu mengikut kaedah khalaf, yakni menterjemahkan ya Allah diterjemahkan kepada pertolongan Allah ataupun kepada kekuasaan Allah dan sebagainya. Yang tu dibolehkan. Okey. Mutasyabihat, ayat yang tidak jelas, perlu ditakwil ataupun serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti ayat mutasyabihat yang lain seperti Alif Lam Mim, itu kita serahkan kepada Allah maksudnya. Tapi ada juga ulama mentafsirkan ayat tersebut. Contohnya Yasin dan Taha. Yasin ulama menterjemahkan kepada ya, yakni harfun nida, ya wahai. Sin sebagai sayyidi, penghulu. Kenapa? Kerana merujuk kepada ayat selepasnya itu. Contoh Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah menyatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau. Dhamir tersebutlah ulama mentakwilkan dia kembali kepada ka ya sayyidi.
Dhamir ka tu kembali kepada Sayyidi, yakni kepada Rasulullah. Contohnya Taha, Tahir dan Hadi. Tahir dan Hadi. Ulama mentakwilkan berdasarkan ayat selepasnya. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ke atas kamu. Taha, Tahir dan Hadi. Nama Rasulullah, memang nama Rasulullah Tahir, antaranya ialah Tahir, antaranya Hadi, antaranya Sayyidi dan sebagainya. Ma anzalna alayka, tidak kami turunkan ke atas engkau, alayka al-Qur'ana litashqa, untuk menyusahkan engkau. Ini kisah Nabi murajaah Al-Quran. InsyaAllah Nabi murajaah Al-Quran 2/3 malam, pada malam Qiyamul Lail, dalam keadaan solat, kemudian berdiri satu kaki. Supaya apa? Berdiri satu kaki supaya apabila Nabi goyang saja, Nabi tersedar dia sedang mengantuk. Nabi tak nak bagi mengantuk, maka Nabi murajaah dalam keadaan berdiri, kemudian satu kaki. Itu kisahnya lah, asbabun nuzul. Jadi Taha dan Yasin tersebut ditakwilkan kepada makna Nabi Muhammad. Itu kaedah ulama khalaf. Okey. Ayat mutasyabihat. Okey, baru makna. Pengertian pertama ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang mengandungi beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan maksudnya, melainkan dengan menyelidiki secara mendalam serta berpandukan dalil. Sebagai contoh, ayat berbentuk mujmal dan ayat-ayat mengandungi lafaz musytarak, antaranya firman Allah, "Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah", yang bermaksud atau, yakni pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, tidak menuntutnya. Kandungan ayat tersebut terdapat lafaz mujmal, iaitu tidak jelas siapa sebenarnya yang dimaksudkan orang yang memegang ikatan nikah, sama ada suami ataupun wali. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat, menurut pengertian pertama di atas, jumhur ulama berpendapat hendaklah ditangguhkan untuk beramal dengannya sehinggalah ia terdapat dalil menentukan maksud sebenar. Jumhur ulama menyatakan ayat tersebut perlu ditangguhkan untuk beramal daripadanya. A. B. Firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang tadi Ustaz baca tadi, yang bermaksud dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka, yakni menahan dalam tempoh iddah daripada berkahwin selama 3 kali suci. Yang ni diterjemahkan sebagai 3 kali suci, yakni suci dari haid. Ayat tersebut lafaz quru' merupakan lafaz musytarak yang membawa erti suci dan haid. Dia membawa maksud seolah-olah boleh diterjemahkan kepada 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Okey, yang kedua, pengertian kedua ayat mutasyabihat ialah ayat-ayat yang di mana Allah sahaja mengetahui maksud sebenarnya. Antaranya ayat berkaitan dalam alam ghaib, ayat menunjukkan seolah-olah Allah bersifat seperti makhluk, ayat yang dimulakan dengan huruf dan lainnya. Contohnya ayat yang dimulakan dengan huruf macam saya cakap tadi, Alif Lam Mim Yasin Taha dan sebagainya. Manakala ayat yang menunjukkan kepada sifat menyerupai sifat makhluk, contohnya firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, Allah menguasai keadaan mereka memberikan taat setia itu. Pertolongan Allah ke atas tangan-tangan mereka. Yang kedua, firman Allah Alif Lam Mim, itu dimulakan dengan huruf. Mengenai ayat mutasyabihat, menurut pengertian kedua di atas pula ada dua pendapat ulama. Menurut ulama salaf, ia tidak boleh diamalkan dan tidak boleh ditakwilkan. Itu pendapat ulama salaf, tidak boleh ditakwilkan. Menurut ulama khalaf, ia boleh ditakwilkan. Kedua-duanya adalah baik. Yang pertama, pendapat ulama salaf kerana menjaga manusia daripada mentakwilkan kepada
menjerumus kepada takwilan-takwilan yang mengikut hawa nafsu. Sebagai contoh firman Allah tadi, fi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun, siapa yang di dalam hatinya ada masalah, ada penyakit, ada kegelapan, fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah, maka dia akan mengikut fayattabi'una ma tashabaha, mengikut kepada tasyabuh, penyerupaan minhu ibtigha'a al-fitnah, yang mengharapkan kepada fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan mengharapkan kepada takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahi war-rasikhun. Ulama salaf berhenti kepada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Berhenti itu. Maksudnya apa? Tidaklah wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidaklah mereka mengetahui pentakwilannya illa Allah, kecuali Allah sahaja. Berhenti sampai situ. Adapun ulama khalaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahi war-rasikhuna fil ilmi. Adapun ulama khalaf menterjemahkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahi war-rasikhun, tidaklah mereka mengetahui pentakwilannya melainkan Allah, dan war-rasikhuna fil ilmi, dan ulama-ulama ahli ilmu. Yaqulu war-rasikhuna fil ilmi, dan para ulama, para mujtahid, orang-orang yang mempunyai ilmu dalam memahami ayat Al-Quran tersebut. Okey, itu dua pendapat. Rumusannya, terdapat dua kategori ayat Al-Quran, iaitu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat jelas nyata. Ayat mutasyabihat, ayat tidak jelas dan Allah sahaja mengetahui tafsiran sebenar. Okey, boleh tengok pada ta'rif muhkamat dan mutasyabihat. Ta'rif Al-Quran saya tak tulis, saya rasa antum dah ingat. Kat sini pun kita terhad kelengkapan, jadi boleh tengok kat sini. Dan ta'rif Quran boleh tengok, rujuk dalam buku. Okey, topik kedua, bahagian hukum. Masuk kepada bahagian hukum Al-Quran. Prinsip utama dibawa oleh Al-Quran untuk kepentingan hidup manusia dunia dan akhirat, antaranya berasaskan syura, yakni musyawarah, bermusyawarah, menghormati hak orang lain, juga melindungi serta pembelaan terhadap golongan lemah dan tertindas. Itu prinsip yang dibawa oleh Al-Quran. Kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran secara umum dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu hukum berkaitan dengan akidah, amali dan akhlak. Akidah yakni akidah lah, tauhid. Amali yakni hukum fiqh. Akhlak yakni tasawuf. Penjelasan lanjut mengenainya ialah yang pertama, hukum akidah. Okey, kita tengok hukum akidah. Akidah berhubung dengan perkara pokok tentang agama, iaitu hukum berkaitan beriman dengan Allah SWT, malaikah dan rasul. Di samping itu, ia mendorong manusia supaya memikirkan bukti kejadian alam dan siapa pencipta untuk pengukuhan iman. Iaitu yang tu menunjukkan kepada maksud akidah, percaya kepada Allah, percaya kepada rasul, percaya kepada malaikah, iman yang 6, hari kiamat, alam ghaib, qadar dan sebagainya. Arti kata lain, ia berkaitan dengan beriman kepada Allah, para malaikat, rasul, hari akhirat, balasan atau ketetapan, qada dan qadar, baik dan buruk, serta apa yang menjadi kaitan dengannya, seperti beriman kepada perkara ghaib, kebangkitan semula, ini al-bi'ats, mahsyar, pada mahsyar, perhitungan serta pembalasan, hisab, syurga dan neraka, yang mana semua itu dikenali dengan persoalan akidah. Semua itu termasuk dalam perbahasan akidah, alam ghaib, cara mengenai Allah, mentauhidkan Allah, percaya kepada malaikat, nabi, hari kiamat, qada dan qadar, percaya kepada kitab. Okey, itu
Itu maksud ayat yang membicarakan mengenai akidah. Yang kedua, hukum amali. Ayat Al-Quran yang membicarakan mengenai hukum amali. Hukum amali berkaitan dengan tindakan mukallaf. Nanti kita akan faham apa maksud mukallaf. Mukallaf ni bermaksud mereka yang ditaklifkan, yang dibebankan dengan sesuatu hukum supaya dilakukan ataupun perlu ditinggalkan. Apabila disuruh untuk dilakukan oleh Allah, maka melakukannya dapat pahala dan meninggalkannya dapat dosa, dapat ancaman dan sebagainya. Yang tu yang dimaksudkan dengan mukallaf. Mereka yang dibebankan dengan sesuatu, ditaklifkan dengan sesuatu. Ia merangkumi ucapan, perbuatan, akad dan lainnya. Hukum berkaitan dengan amalan ibadah dibahaskan dalam usul fiqh dan menghasilkan hukum fiqh. Hukum berkaitan dengan amaliyah dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Okey. Hukum dalam amaliyah terbagi kepada dua. Saya tulis ni. Yang tadi pembahagian dari segi ayat muhkamat dan mutasyabihat, yang ini bahagian hukum Al-Quran. Bahagian hukum Al-Quran terbagi kepada tiga. Yang pertama, aqidah. Percayaan pada kepercayaan. Saya tulis poin kat sini, kepercayaan. Percayaan. Untuk ingat ni lah, rukun iman lah. Rukun iman. Yang kedua, hukum amali. Amali ini dibahagikan kepada dua, iaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Okey, kita baca satu persatu. Yang dimaksudkan dengan ibadah merupakan hukum syarak atau peraturan yang mengatur hubungan seseorang manusia dengan Allah. Ia merangkumi perkara berkaitan dengan ibadat seperti bersuci, sembahyang, nazar, sumpah, puasa dan sebagainya. Jumlah ayat berkaitan dengan ibadah sebagaimana dinyatakan oleh ulama lebih kurang 140 ayat. Hukum berkaitan dengan ibadah juga menjelaskan tentang kewajipan atau apa yang dituntut sudut perbuatan, perkataan dan niat. Sebagai contohnya perbuatan ketaatan seperti mendirikan sembahyang. Rumusannya, hukum berkaitan dengan ibadat dapat disyariatkan dengan tujuan menjaga hak Allah terhadap hamba-Nya. Ia mengatur kehidupan dan ibadah manusia dan hubungan dengan Allah, atau hukum yang mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhan. Itu ibadah antara hamba dengan pencipta. Semua tu dinamakan dengan ibadah. Tak kira puasa ke, solat ke, zakat ke dan sebagainya. Okey, manakala yang kedua, muamalah. Hukum berkaitan dengan muamalah antaranya ialah akad tasarruf, janayah, gadaian, jaminan,
dan lainnya yang mempunyai hubungan dengan manusia. Okey, boleh kita katakan yang ni hubungan dengan Allah. Ini hubungan dengan manusia. Okey. Hubungan dengan Allah yang tadi solat semua. Hubungan dengan manusia yang dipanggil dengan muamalah. Muamalah ni ada beberapa cabangnya, beberapa pecahan. Yang pertama ialah hukum ahwal asy-syakhsiyah, iaitu peraturan dan hukum berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan atau keluarga. Maksudnya hubungan kita antara keluarga dengan abang, adik, kakak, ayah, mak, anak, datuk, nenek, bapa saudara, anak saudara, cucu, cicit dan sebagainya. Ia bermula terbentuknya ikatan perkahwinan sehubungan suami isteri dan hubungan suami isteri dan lainnya. Semua hubungan kekeluargaan ni bermula daripada ikatan perkahwinan. Termasuk juga akad perkahwinan, iddah, talak, rujuk, nafkah dan pusaka. Semua tu masuk dalam ahwal asy-syakhsiyah. Rumusannya ia merupakan perundangan untuk mengatur rumah tangga. Ini ahwal asy-syakhsiyah bertujuan untuk mengatur rumah tangga dan menjaga hubungan antara kekeluargaan. Yang kedua, hukum jenayah. Jenayah iaitu hukum hakam yang menjelaskan balasan atau hukuman terhadap penjenayah, yang mana ia dikenali dengan uqubat. Penjelasan berkaitan dengan jenayah, hukuman Islam untuk melindungi 5 perkara asas, iaitu jenayah ni tujuannya untuk menjaga agama, jiwa atau nyawa, akal, keturunan dan harta. Ini highlight kan? Ini penting. Menjaga agama, jiwa atau nyawa, akal, keturunan dan harta. 5 perkara. Ulama menjelaskan dalam Al-Quran ayat berkaitan hukum jenayah ada 30 ayat. Seterusnya hukum jenayah Islam dibagikan kepada 3 kategori, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Hudud ni apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Contohnya wasariqu wasariqatu faqtahu aydiyahuma. Siapa yang mencuri, hukumannya telah ditetapkan, potong tangan. Qisas yakni balas balik. Siapa yang bunuh, hukumannya ialah bunuh balik. Manakala ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan oleh pemimpin di dalam sesebuah negara. Pemimpin yang tetapkan hukuman apa yang perlu dijatuhkan ke atas penjenayah. Okey, yang C, hukum madaniyah, iaitu hukum hakam berkaitan dengan muamalah antara individu dan pertukaran di antara manusia, seperti jual beli, gadaian, hutang piutang, sewa menyewa, syarikat, jaminan, mengatur harta perseorangan dan memelihara hak-hak. Itu hukum madaniyah. Hukum maknanya hukum yang berlaku di dalam bandar, urusan jual beli, gadaian, hutang piutang dan sebagainya. Hukum mu'arafat. Hukum mu'arafat iaitu hukum hakam berkaitan dengan pengadilan, mahkamah, saksi, sumpah dan kaitannya. Ini pengadilan semua dalam mahkamah untuk menetapkan hukum, ataupun saksi, semua di bawah hukum murafa'at. Okey, hukum dusturiyah atau perlembagaan, iaitu dasar berkaitan dengan pemerintahan, seperti hubungan dan tanggungjawab rakyat dan pemerintah, iaitu hukum hakam bertujuan mengatur hubungan di antara pemerintah dengan rakyat serta menetapkan hak-hak individu dan masyarakat. Ini hukum dusturiyah atau perlembagaan, bagaimana hubungan antara rakyat dan pemimpin dan rakyat, bagaimana hubungannya, apa hak ke atas rakyat, apa hak rakyat ke atas pemimpin dan sebagainya. Antara lain juga dikenali sebagai siasah ataupun politik. Ini ada dalam Islam. Politik ada di dalam Islam.
Ini dipanggil sebagai hukum dusturiyah. Semuanya dinyatakan dalam Al-Quran. Yang F, hubungan antarabangsa atau dauliyah, iaitu dasar menghubungkan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Itu dinamakan dengan dauliyah, hukum dauliyah antarabangsa. Ini hubungan antara negara dengan negara yang lain. Negara kita dengan negara, contohnya Indonesia. Itu dipanggil muamalah ad-dauliyah. Okay. G, hukum iktisadiyah atau berkaitan dengan harta dan ekonomi. Ia merupakan hukum hakam yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajipan kewangan daripada individu dalam sistem kewangan Islam. Dan sistem kewangan juga hak dan tanggungjawab negara mengatur perbelanjaan dan perbendaharaan negara dan untuk mengatur hubungan kewangan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Ini semua masuk dalam bab kewangan. Apa yang perlu kerajaan tetapkan, apa yang perlu diatur. Contohnya cukai. Cukai ada di dalam termasuk dalam hukum iktisadiyah. Sebab apa? Kerajaan perlu mengutip cukai untuk mendapatkan hasil dalam negara, ataupun kerajaan menetapkan potongan gaji bagi pekerja, KWSP, SOSO dan sebagainya. Itu semua di dalam hukuman iktisadiyah. H, hukum hakam bersangkutan makanan, minuman dan pakaian, iaitu menyentuh tentang benda-benda yang dihalalkan serta diharamkan. Dia dalam Islam. Contohnya ayat Al-Quran, kulu washrabu. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah kamu daripada thayyibati ma razaqnakum, makanan yang baik, makanan yang halal yang kami rezekikan kepada kamu. Itu ayat berkaitan hukum akan bersangkutan dengan makanan minuman. Okay, habis muamalah, hubungan manusia. Masuk kepada yang ketiga, hukum mengenai akhlak. Kita boleh simpulkan dekat sini 3 A. Kita boleh ingat formula Al-Quran, hukum dalam Al-Quran, iaitu 3A. Akidah, amali dan akhlak. Okey. Akhlak. Masuk pada akhlak. Akhlak ialah peraturan untuk membimbing manusia supaya berpegang dan berkelakuan mulia serta menjauhkan sama sekali segala sifat keji dan tercela seperti dendam, mengumpat dan membenci. Arti kata lain, ia menyentuh tentang adab bermasyarakat. Contohnya adab dalam majlis ziarah. Akhlak ni kesimpulannya mengenai adab, mengajar kita mengenai adab dalam majlis, adab dengan ibu bapa, adab dengan anak-anak, adab dengan adik-beradik dan sebagainya. Ataupun akhlak juga menerangkan, menghindarkan kita daripada membenci, merasakan kita mulia. Contoh ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu la tajtanibu, ya ayyuhallazina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membenci kaum min qaumin, kaum dengan kaum yang lain, asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi, ataupun mencela kaum dengan kaum yang lain, boleh jadi asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi mereka lebih mulia daripada kita. Itu tegangan kepada Allah supaya tidak membenci sesuatu kaum. Lagi jelas kita boleh faham rasis lah contohnya. Contoh yang kulit putih mencela yang kulit hitam. Boleh jadi yang kulit hitam itu lebih mulia daripada yang kulit putih. Contohnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal walaupun kulit dia hitam, Habsyi, dari kalangan hamba, tapi hati dia sangat putih bersih, menjadi
sahabat Nabi yang terpilih dijanjikan syurga. Dan antara kelebihan dia, terompah Sayyidina Ali ni didengar di dalam syurga oleh Nabi. Jadi larangan Allah supaya membenci antara satu sama lain. Itu akhlak. Itu larangan daripada melakukan berakhlak dengan akhlak yang tercela ataupun suruhan melakukan perkara baik. Okey. Habis hukum akhlak. Masuk kepada topik 3, iaitu kehujaan dan peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah SAW, baginda menyelesaikan sesuatu masalah dan ketetapan hukum melalui wahyu, iaitu sama ada dalam bentuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada baginda atau ketetapan yang ditentukan oleh Allah, serta melalui ijtihad dan dibetulkan oleh Al-Quran seandainya ada ijtihad kurang tepat. Okey. Kehujaan Al-Quran, Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai ketetapan hukum, dan Al-Quran sebagai penegur kepada Rasulullah sekiranya ada sedikit salah dan sebagainya, maka Allah akan menegur Rasulullah melalui Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dalam perundangan merupakan sumber pertama dalam penetapan hukum yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Oleh itu, Al-Quran merupakan wahyu mengandungi pengajaran dan petunjuk kepada manusia. Ini peranan Al-Quran. Okey, kita lihat kepada antara peranan Al-Quran dalam perundangan. Yang pertama, Al-Quran membawa dalil berbentuk umum mengandungi hukum dan ditafsirkan oleh Nabi melalui sunnah baginda. Okey, Al-Quran sebagai dalil umum yang mengandungi hukum. Kemudian sumber hukum itu dijadikan sumber hukum oleh Nabi supaya apa? Dalil yang umum dikhususkan oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Dia bermula dengan Al-Quran juga. Yang kedua, Al-Quran mengandungi arahan dan tegahan secara langsung dan digunakan sebagai penetapan daripada Allah tanpa pentafsiran. Namun begitu, dalam mengeluarkan hukum bersumber Al-Quran, ulama perlulah mengkaji sebab nuzul atau sebab penurunan sesebuah ayat terlebih dahulu dan mengkaji dari segi nasikh serta mansukhnya. Okay, Al-Quran ni sebagai arahan dan tegahan secara langsung daripada Allah SWT untuk menentukan hukum kepada hamba-Nya. Itu peranan kedua Al-Quran. Yang ketiga, sesetengah keadaan Al-Quran menjelaskan hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran sebagai ringkasan daripada kitab-kitab yang terdahulu untuk diterangkan kepada kita. Itu maksud Al-Quran menjelaskan hukum kitab terdahulu. Okay, habis. Kita tulis sikit kehujaan dan peranan Al-Quran.
Okey, habis topik 3, kehujaan dan peranan Al-Quran. Dia ada 3. Yang pertama, membawa dalil berbentuk umum daripada dalil berbentuk umum, kemudian diterjemahkan dan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengandungi larangan dan tegahan direct daripada Allah SWT. Contohnya, waqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah solat. Itu semua tu arahan yang direct daripada Allah sampai melalui apa? Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan dalam kitab-kitab terdahulu. Al-Quran lah kitab yang mengandungi penjelasan mengenai hukum-hukum dan kisah-kisah terdahulu. Contohnya kaum Bani Israel, kisah terdahulu. Mereka perlu bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Mereka perlu bunuh diri untuk menghapuskan dosa besar mereka. Adapun kita perlu bertaubat kepada Allah SWT. Itu hukum yang berbeza antara sekarang dan dahulu. Okey, masuk topik 4, cara Al-Quran menunjukkan hukum.